Bukan Penilaian. consolidation. Consultation. Consultation is? Penilaian. Dalam bahasa Melayu adalah perundingan. Perundingan. Okay. Yes. Okay. So let's take a look at this case first. Okay. Ini adalah salah satu case yang saya share ni adalah betul tapi atas confidential dan sebagainya kita takkan dedahkan maklumat yang lebih detail. Okay. So anda lihat dekat case ini, boleh tak seorang bacakan case tersebut? Any volunteer? Anda mendapat maklumat daripada jiran anda berbangsa Cina bahawa seorang pelajar lelaki X tingkatan 2 berbangsa India hidup melarat dan tinggal di tepi-tepi bangunan bersama-sama 3 orang adiknya. Bila anda menyimak maklumat peribadinya, pelajar X telah berusia 17 tahun namun tidak memiliki sebarang dokumen surat beranak. Ibu bapa X pula telah meninggal dunia kerana minum arak secara berlebihan. Selepas itu, tuan rumah telah menghalau X dan adik-adiknya lalu mereka terpaksa berteduh di bawah bangunan buat sementara. X juga sudah lama tidak berhubung dengan saudara mara kerana tiada maklumat atau nombor untuk mereka hubungi. Sebagai seorang guru, apa yang perlu anda lakukan? Okay, thank you so much. Siapa tu? Shazana ke? Sarah. Sarah. Okay, thank you so much, Sarah. Okay, so this case, okay, as you have heard from Sarah, okay, about a student, okay, Indian student, okay, with the story, and also the point here is, as a teacher, what should you do? Okay, saya bagi masa kepada anda dalam 2 minit. Fikirkan satu cara sebagai seorang guru, apa yang boleh anda lakukan. Okay, dan boleh tuliskan di ruangan chat. Okay, 2 minutes start now. Try to think what should you do as a teacher and put your idea ataupun solutions dekat chat box. Okay, I will read on it. Okay, Habib dah tulis kat sini. Okay, yang lain pun boleh juga tuliskan. Okay, apa yang terlintas di fikiran masing-masing. Apa yang perlu dilakukan jika anda ada seorang pelajar, okay, anda dapat maklumat daripada jiran anda dan pelajar anda ni hidup melarat. Okay, ibu bapa dah tak ada. Sekarang ni boleh jadi gelandangan. Tiada sedara mara, sebatang kara dah. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Okay, boleh tuliskan dekat ruangan chat. Okay, macam Habib tulis kat sini, kita buat perbincangan dengan pentadbiran sekolah, cari penempatan yang lebih sesuai kepada pelajar tersebut. Okay, beri bantuan makanan, minum. Okay, keperluan asas dia. Hubungi saudara terdekat, beritahu kepada JKM atau lembaga zakat untuk memberi bantuan selanjutnya. Okay. Okay, how about others? Okay, please share with us your thoughts. Okay, Amin tulis
dapatkan bantuan dari pihak yang berwajib. Okay, maklumkan pihak berkaitan untuk penempatan dan bantuan. Tempat perlindungan. Bawa ke rumah kebajikan. Okey. Lagi? Silakan yang lain pun sama juga boleh tulis kat sini. Okay, report to the authorities. Okay. Syazana dia tulis akan bawa ke hospital buat pemeriksaan dulu. Kemudian bincang dan maklumkan guru lain untuk bantu pelajar tersebut. Dalam masa berapa saat lagi ni sebelum 2.35 boleh kongsikan dekat ruangan chat kita. Okay, maklumkan kepada JKM. Okay, lagi siapa yang belum tulis? Hanis, Syarafi, Ashraf, Faiza, Syazana. Syazana dah. Okey. Okey, Azim. Maklumkan kepada Ustaz Abid Leo ya. Okay, Zaki cakap cari tempat perlindungan. Nabil cakap maklum kepada ahli politik kawasan tersebut. Okey, Adun lah kot Okay, anything else? Apa yang terlintas di fikiran anda? Sokongan emosi sebelum bantu mereka. Okay, I think all of you have your own thought. Okay, keep writing on the in the chat box. Okay, bagi yang belum, so nanti kita akan tengok juga. So daripada kes ni, all of you, okay, most of you actually have the same, almost the same response first giving a psychological support ataupun physiological support. Okay, keperluan asas dan sebagainya. Kemudian saya tengok rata-rata akan minta bantuan ataupun carikan organisasi yang boleh membantu. So macam mana? Okay, persoalannya kat sini bagaimana kita nak berhubungan dengan organisasi tersebut. Okay, and pada organisasi mana yang perlu kita pergi. Okay, so macam kat sini kita tengok ramailah kawan-kawan kita respon. Macam-macam lah hantar ke JKM, kemudian bekerjasama dengan NGO, ahli politik, Ustaz Abid Liu pun terlibat, okay. Kemudian any authorities, lembaga zakat dan tadi ada yang sebut JKM dan sebagainya. So plus, okay, when we put that kind of response, to solve this case, actually we are trying to do a consultation. Okay, so this topic ataupun perbincangan hari ini kita akan tengok, okay, what is the definition of consultation, and then what kind of model or approach that involved in consultation. Okay, who's involved in consultation, kan, siapa yang kita nak berunding dan sebagainya, and what kind of barrier, and the example on how to do a consultation with the parents and also the teachers. Okay, so just kind of brief introduction. We know that school counselor is very, very busy. They have a lot of responsibility in order to develop or implement the comprehensive school counselling programs. Consultation is just one part of it, okay. And we know that sometimes they cannot meet this challenge, okay. Maksudnya cabaran-cabaran berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling terlalu banyak. Jadi mungkin ada benda yang dia tak boleh mampu nak lakukan.
Okay, so they need some assistance and support from other professional in the school system and the community. Therefore, there are some needs to initiate. Okay, there are needs and keperluan to initiate collegial relationship with other professionals who provide auxiliary services to school population. Okey, macam tadi kan, bila kita katakan kes 1 tadi, guru-guru semua berfikir macam mana kita nak dapatkan bantuan. Sebab mungkin kita sendiri tak mampu untuk membantu. Kalau kita boleh bantu, kita mungkin bantu dari segi orang kata secara bantuan kecemasan. And nak pastikan pelajar kita sihat, macam tadi ada respon, kita kena bawa dulu jumpa dengan doktor, check and adakah diorang sihat dan sebagainya, adakah masalah-masalah yang lain. Sebab kita risau sama ada kesihatan fizikal terjejas. Jadi di situ yang kita katakan perlunya bantuan daripada pihak lain dalam konsep perundingan ya. So counsellor as a consultant. So consultation and collaboration services are very important and it is part of counselling school counselling services, comprehensive school counselling programs. So it has been provided by counsellor for decades kan. Maksudnya memang consultation ni dia dah berlaku lama dah. Berlaku secara formal ataupun secara tak formal So collaborative approach to consultation, maksudnya collaborative ni kerjasama daripada semua pihak lah. Allows the counsellor to work for change agreed upon by all stakeholders. Ada banyak perkara yang mungkin di sekolah kan kita perlu lakukan perubahan. Tapi perubahan tu kita tak boleh nak lakukan seorang-seorang sebagai guru ataupun kaunselor. Jadi kita perlukan support daripada orang lain, kerjasama supaya kita boleh lakukan perubahan dengan ada persetujuan daripada semua pihak. So nanti kita akan tengok siapa yang terlibat So professional school counsellors are an important resources for teachers. Dekat sekolah memang guru kaunselor ni menjadi rujukan yang penting bagi semua guru dan juga pelajar. For example, teacher experiencing problem in the classroom due to unsuccessful instruction and discipline often turn to professional school counsellor for assistance. Kadang-kadang guru ada masalah kan, contohnya berhadapan dengan tingkah laku pelajar yang delinkuensi, bermasalah sosial. Pelajar tak boleh memberi perhatian sebab tu mengajar ataupun gaya pengajaran guru yang tak berapa menarik. Jadi dia perlu merujuk atau berunding dengan school counsellor and berfikir bagaimana nak dapatkan kaedah yang terbaik untuk mengajar for example. And it's not just the teachers, it also involve parents and family members of the student. They seek support from the professional school counsellor about what is normal development or expected behaviour. Selalunya bila kat sekolah menengah lah paling ketara isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan remaja. Dan remaja ni sampai satu tahap kalau kita belajar tentang psikologi remaja and dia dengan kawan-kawan dia punya attachment dengan kawan-kawan dia lebih tinggi daripada rakan-rakan, daripada ibu bapa sebab dia bersifat curiosity, dia trying to experiment everything around them. So parents see this kind of thing ataupun family members sama ada kakak atau abang yang lebih besar daripada dia akan nampak perkembangan adik dia atau anak dia ni satu yang pelik. Jadi mungkin kat situ dia akan merujuk dengan kaunselor bagi tahu apa yang berlaku, adakah perkembangan anak dia normal ataupun tidak ini nanti saya akan share my experience about this one so how consultation process start? For example, the first step, this is the process it's not example Example yang tadi kita bagi dekat kes 1 tu, kita ada isu. Jangan kita katakan dia masalah. Selalunya kita akan cakap dia sebagai isu. Dalam counselling pun kita akan menyebut dia sebagai isu. Satu perkara yang mungkin ada persetujuan ataupun ada orang kata kekangan yang perlu kita selesaikan. So isu tadi adalah berkaitan dengan apa kelas? Siapa ni? Zubaidah. Zubaidah, are you there? Mungkin tak dengar ada siapa yang boleh bagi tahu saya apa isu daripada kes 1 tu? Apa isu yang berlaku?
Anyone? Pelajar tiada penempatan. Okay, thank you so much. And pelajar tiada penempatan. Apa lagi selain daripada isu pelajar tiada penempatan? Isu kebajikan pelajar. Isu kebajikan pelajar. Okay. Okay, lagi satu isu yang berlaku daripada kes tersebut. Ibu bapa tidak bertanggungjawab. Apa dia? Ibu bapa tidak bertanggungjawab. Ibu bapa tak bertanggungjawab. Ibu bapa meninggal sebab minum arak secara berlebihan. Dan sebenarnya ada lagi satu isu iaitu bila jadi itu bermaksud kanak-kanak tu adalah boleh jadi kumpulan stateless, tidak berwarga negara. Bila tidak berwarga negara, isunya ialah dia tiada hak untuk mendapat pendidikan, ataupun terutamanya perubatan. Perkhidmatan pendidikan dan perubatan ni susah untuk diberikan kepada stateless. Kita tak pastilah dokumen dia hilang disebabkan kebakaran ke ataupun masalah-masalah lain atau tidak didaftarkan dan sebagainya. So that's kind of thing. So from that story, there are many issues. And then we look at our friend respond. Your respond. We at one stage we think that we need a consultant. We need a consultant. Maksudnya macam tadilah kan kita dah tengok adanya keperluan untuk pergi kepada JKM, kepada lembaga zakat, kepada klinik, kepada pelbagai pihak yang lain. So that show that you need a consultant. And then the next step is to find a consultant. To find a consultant is one thing, but to find the right consultant. Mencari consultant yang untuk isu-isu tersebut. And then how you want to get work with them. Bila dah jumpa, mestilah kita nak ada kerjasama ataupun macam mana kita boleh menyelesaikan isu yang berlaku ni dengan adanya consultation ataupun consultant tadi. So this is the definition of consultation. Consultation refer to the interaction. Maksudnya kena ada komunikasi, kena ada interaksi between the counsellor and another person. Between the counsellor and another person to exist. Other person to function more effectively with a third person or group within a work, school or interpersonal system. So tengok kita ada counsellor, we have another person to assist other person. So nampak ada 3 perkara kat sini atau 3 individu terlibat. So there are 3 parties. This is what we call a triadic. Triadic system nanti yang kita akan bincangkan. The first one, we have the consultant. The consultant in this case would be the school counsellor. And then we have consultee. Macam kita panggil dia sebagai orang yang merujuk kita lah. Ataupun berunding dengan kita. Macam kita panggil supervisor, dia ada supervisee. So consultant dia ada consultee. Consulting ni refer to those person, any person who approach the consultant for assistance. And the last one we have client. Client is the third person. This refer to the other person. Usually not present during the consultation. So dia secara indirect, mendapat perkhidmatan konsultan ni, melalui proses consultation. Kelas. Cuba tengok gambar ni. Nampak tak dekat skrin? Nampak. For example, look at this image that I have been highlight ataupun saya gariskan ni. Nampak tak ada berapa orang kat sini? Nampak. Ada berapa orang? 3. Satu meja ni ada 3. So dekat sini adalah cikgu. Allahuakbar. Saya kena beri stylus agaknya lepas ni. Ini adalah cikgu dia. Ini adalah siapa agaknya? Siapa kelas? Consulting. Ibu pelajar ataupun penjaga.
Dan lastly we have Pelajar. pelajar ataupun our student. Allah Akbar. Dah hilang dah. Tapi tahulah tadi pelajar. So dalam satu bulatan ni ada 3 orang yang terlibat. So ini kalau kita katakan hari penyerahan kad laporan, okey, sebagai contoh, okey, dia adalah satu bentuk consultation. Okey, yang selalu akan bercakap dalam hari penyerahan kad laporan ni siapa? Antara siapa? Cikgu dengan ibu bapa. Cikgu dengan ibu bapa. Anak-anak buat apa? Anda buat apa waktu cikgu tengah bercakap ibu bapa? Dengar. Okey. Dengar tu puas hati ke tak? Malu doktor. Apa dia? Malu. Malu. Kenapa malu? Why you feel shame? Biasa kalau cikgu dia akan kata macam budak ni baik macam itu. Tapi mak kita baru tahu. Mak kita baru tahu perangai kita macam mana sebenarnya kat sekolah dan kat rumah lain. Oh, dia macam ada contradiction kat situ lah Okay. So this consultation yang saya nak tunjukkan ni macam ni dia melibatkan 3 pihak. Okay, we have teachers ataupun counsellors. Okay, we can have a parents and consultee and individu yang merujuk kepada consultant. Okay, dan juga this is our client. Students will always be a client, but in this case student will become a client. Cikgu akan berbincang dengan ibu bapa ataupun ibu bapa akan tanya dengan guru, macam mana ya anak saya di sekolah? Selalunya lah. Ataupun macam mana ya saya boleh bantu anak saya di rumah? Okey. Jadi cikgu akan bagi tahulah apa yang perlu ibu bapa lakukan. Secara tak langsung dia benefit balik kepada pelajar ni. Okey, the client. Okey. So this is what we call a triadic model, okey, ataupun the consultation process. Okay, so there are 2 differences between counselling and consulting. So kita kena ingat, counselling yang kita belajar minggu lepas dengan consultation minggu ni adalah berbeza. Walaupun sebenarnya proses nanti kita akan tengok hampir sama, tapi counselling is especially counselling, is a diadic involving only 2 parties and is focused on the intraphysic personal problems of the client. Okay. So dia lebih mendalam sikit. Sesi counselling ni banyak tengok pada masalah personal problems kan, perkara-perkara lain yang berlaku secara individu. Jadi antara counsellor dengan client is very direct services. Tapi consultation is triadic. It's involving the consultant, okay, consultee and the client, okay. Dan consultation dia bersifat indirect services to the client, okay. Direct service kepada consultee but indirect services to the client. So there are many benefits to school counsellor actually, the consultee and also the client or system. Okay, sistem tu yang melibatkan semua pihak. Okay, of course the first one is efficient use of time. Sebab kadang-kadang kita nak buat satu perkara tu kita tak cukup masa dan jadual terlalu penuh dengan sesi counselling. Jadi bila kita nak bantu pelajar kita ni, kita perlu kepada consultation atau kita tak cukup kepakaran. Jadi kita perlu kepada consultation. So it's also provide an opportunity for counsellor to intervene in a holistic and systemic way. Okay, kita akan lihat secara keseluruhan isu ataupun masalah. Contoh macam kes satu tadi, pelajar X tu kan, adakah kita nak bantu dia sekadar cukup keperluan asas atau kita nak bantu lebih lagi. Jadi kita perlukan konsultan, okay, ataupun kita dapatkan perkhidmatan rundingan daripada pihak lain untuk bantu dia secara keseluruhan. Okay, pastikan dia mendapat sokongan. And it's empower the consultant to address his or her own problem and work through them. Okay, mostly dia akan beri impact yang besar kepada konsulti lah. Maksudnya orang yang merujuk konsultan tu, okay, in order to solve the problem. Konsulti boleh dapat banyak maklumat, boleh dapat banyak pilihan, boleh berfikir dan cari penyelesaian yang terbaik untuk kes tersebut. So this is what we call a triadic. Okay, ada satu model kita panggil
triadic dependent model of consultation. First, we need to understand the approach. Okay, what's happened in the triadic dependent model of consultation. So, the first one approach that happen is indirect approach. Okay, indirect approach ni macam saya cakap tadi, consultant provide services indirectly to the client by working with the consultee. And pelajar dapat manfaat secara tak langsung. And daripada perbincangan antara ibu bapa dengan guru tadi waktu hari report card. Okay, ataupun we can have a direct approach, okay, by having a counselling session with the student. Atau we can have the mixed approach. Counselling the student ni maksudnya direct terus kepada pelajar, dia tak melalui kepada ibu bapa tadi. Atau we can have a mixed approach, combines the indirect and direct approaches. For example, okay, counsellor may consult with teachers or family members. Okay, this is what we call indirect services. Kita bercakap dengan ibu bapa atau kita cakap dengan guru kelas, and the counsellor can also provide the same student with one-to-one counselling, direct services to the student. So this is what is looked in triangular structure for consulting in school counselling program. Boleh nampak? Boleh. Okey, siapa konsultan dekat dalam gambar ni? School counselor. Yes, okay. School counselor. Consultee? Students, Student. parent, teachers. Okay. And the last one? Okay, apakah situation yang berlaku? Untuk purpose apa? Tujuan apa? Prevention. Yes, it could be prevention. Okay, macam kita kalau ingat balik recap sikit yang lepas, okay, dia ada 3 cara kan perkhidmatan di bidang kaunseling ni. Sama ada untuk prevention, mencegah, okay, development ataupun intervention atau remediation. Maksudnya kita nak merawat masalah tersebut ataupun kita menyelesaikan, intervene, okay. So the client, okay, the client issue lah kat sini. So that's become the triangular structure for consulting in school counselling program. So dekat sini saya nak highlight sikit consulting ni. Consulting tak semestinya ibu bapa, guru dan sebagainya. Pelajar kita pun boleh jadi consulting. Okay, mungkin dia ada masalah dengan kawan dia. Okay, dia tanya dengan kaunselor. Okay, bagaimana kawan, macam mana dia boleh bantu kawan dia untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Okay, so student also can become a consultant. Student juga boleh jadi konsulti kita in order to give some feedback and opinion to plan the what we call it the program, any counselling program that suit their needs. Okay. Dan lagi satu saya nak highlight juga, consultant kadang-kadang bukan school counsellor. School counsellor pun kalau dekat sekolah macam ni lah rupa dia. Tapi bila kita buat referral, rujukan keluar, okay, macam tadi kita nak rujuk JKM, kita nak rujuk lembaga zakat, kita nak rujuk hospital dan sebagainya. Okay, dekat situ, counsellor can be a consultee. Okay, and consultant would be the JKM, would be the organisation, would be anyone that what we call it any other professionals that involved with the issue. Okay, so that's what we call it triangular structure. Okay, so kita lihat sikit generic process model of consultation. Tadi tu adalah triangular structure. Ini dari segi proses model of consultation. Macam mana consultation ni dia bermula, okay, dan bagaimana dia orang kata apakah proses-proses yang berlaku. I will not explain detail at every stage because each stage, setiap stage ni kalau anda baca nanti, kalau anda cari maklumat, okay, untuk generic process model, we identify the consultant, okay, we build a relationship with the consultant, okay, we tell them what is our purpose, problem and so on. Second stage is diagnosis. Okay, we identify the issue that we want to solve, okay, tell the consultant, okay,
set the purpose or set the objective, and we move to the stage 3, implementation. Okay, at this stage, okay, it's about execution. Macam mana kita melaksanakan program ataupun perkhidmatan yang nak dicapai atau nak diberikan kepada kita punya klien. Okay, and then stage 4 is disengagement. Okay, disengagement refer to the evaluation of the program ataupun of the services. And then refer to the what is good and what is bad about the consultation process, what can be improved and so on. So disengage maksudnya kita mungkin berhubung lagi atau mungkin kita dah tak berhubung dah dengan consultant kita atau consultee kita. Okay, there are 5 common modes of consultation. So kalau consultant ni dia boleh jadi beberapa mode. Macam kereta Yaris kan, ada eco mode, ada sport mode. Okay, kalau sport mode ni dia lagi laju. Tapi kalau dalam consultation, kita ada beberapa kaedah ataupun kita ada mode-mode yang tertentu kita gunakan untuk menjayakan ataupun nak pastikan proses consultation tu berjalan dengan baik atau mencapai objektifnya. So the first common modes, okay, yang berlaku ialah prescription. Okay. School counsellor as a consultant prescribes, okay, an intervention strategy to the consultee that targets a need change in a client. Okay, maksudnya antara consultant dengan consultee, school counsellor bagi apa orang kata kaedah yang tertentu, and step A, step B, step C kepada ibu bapa, apa yang dia perlu lakukan supaya anak dia boleh berubah. Contohnya so dia prescribe. Okay, macam kita pergi jumpa doktor, doktor prescribe ubat apa yang sesuai untuk sakit kepala. Second is provision. Provision is referred to the directly implementing intervention that consultee are unable or unwilling to implement themselves. Okay, yang ni consultant buat direct intervention that consultee are unable or unwilling to implement themselves. Maksudnya ibu bapa ni tak nak buat step A sampai step C, jadi counsellor okay, as a consultant yang lakukan intervention. Okay, step 3 is initiation. Initiation ni maksudnya initiate, okay, assistance to a consultee when issues are not successfully addressed. Okay, mungkin ada perbincangan antara ibu bapa dengan kaunselor tapi ada perkara yang tak kita terlepas pandang ataupun kita tak perasan ataupun isu yang kita bincangkan tu tak berjaya diselesaikan. Jadi dia kena kaunselor secara tak akan offer apa yang kita boleh buat dan akan fikirkan apa yang kita boleh lakukan. And then ada collaboration mode. Okay, engage school counsellor and consultee in the process of trying to identify possible solution to problem. Okay, dua-dua bekerjasama tengok apa masalah dia dan apa yang kita perlu lakukan. And last one, the school counsellor can become a mediator. Okay, orang tengah. Okay, take a mediator roles and working with 2 or more individuals who need assistance in resolving disputes. Okay, so mungkin kita ni kan mak ayah ada masalah kan, datang berjumpa dengan kaunselor, rupanya bila ibu bapa bermasalah ni dia akan efek emosi anak-anak. Jadi ibu bapa lah yang menjadi orang tengah antara katalah suami dan isteri untuk berbincang and untuk menyelesaikan masalah tersebut. So become a mediator, orang tengah. Okey kelas, boleh nampak tak problem solving consultation model? Nampak. Boleh kata. Okay. So it start with what? The first one is what? Introduction. Yes, introduction. Apa yang berlaku kat introduction tu? Meet Meet consultee. consultee. Yes, and then? State purpose. And last one is? Identify concern. Okay. So mostly introduction punya part ni and of course lah bila katalah ibu bapa ataupun pelajar atau guru berjumpa dengan kaunselor and ataupun kaunselor mungkin berjumpa dengan consultee in any other places because of request from the consultee. Okay, and then they inform what is the purpose they coming to seek for the consultation.
Okay, and we identify the concern. Apa isu yang berlaku? Macam tadilah kan, mungkin guru akan berjumpa dengan kaunselor bagi tahu pelajar dia sekian-sekian. Pelajar X ni ada masalah atau isu-isu yang tertentu. So apa yang persoalannya ialah macam saya letak dekat dalam slide tu lah, and what should you do atau what can I and how should I do? Apa yang saya boleh lakukan sebagai guru, apa yang saya boleh buat. Okay, tu concern dia, concern seorang guru tu And then we move to exploration, second stages. Okay, we explore the problem. Okay, we clarify the roles. Okay, maksudnya antara kaunselor dengan guru, okay, peranan-peranan tu kena jelas. Apa tindakan atau tanggungjawab yang yang perlu dilakukan. And then we explore the concern. Okay, contohnya macam isu pelajar X tak ada surat beranak. Jadi macam mana kita perlu lakukan? Kita cari orang kata kita tanya dengan pihak-pihak yang tertentu, okey, berkaitan dengan isu tersebut. Okey, apa yang perlu dilakukan? And consider the possibilities. Contoh kalau isu surat beranak, kalau misalnya tak ada, anda kena refer balik kepada siapa? Jabatan Pendaftaran Negara. Betul. Jadi apa-apa pun, kalau misal kata surat beranak terbakar kan, macam pelajar X, kita tak tahu mana surat beranak dia. Dan tiba-tiba kita tengok surat beranak dia ni sebenarnya, kalau kita jumpa surat beranak tu, kita tengok umur dia patutnya 17, tapi kenapa masih 14? Apa masalah yang berlaku? Kena refer balik pada JPN. And then look, the possibilities. Okay, consider the possibilities, what happened. Okay, ataupun orang kata how we want to solve, ataupun what kind of solution we want to take from these possibilities, and agree on strategies. Jadi selalunya proses consultation ni dia bukan dalam masa yang sekejap, boleh jadi banyak kali. Dan kalau isu tu berpanjangan macam isu pelajar X tu terlalu banyak concern, jadi apa pilihan yang ada? Apa yang perlu guru lakukan? Nak telefon terus JPN ke, nak telefon JKM dulu ke dan sebagainya. So kena susun strategi tu. And then we move to the implementation. Okay. Implementation, we design the action plan, okay, and then we assign the responsibilities. Contohnya, kalau guru ni nak selesaikan kes yang mana? Dia mesti boleh selesaikan kes di sekolah dahulu, Okay, kalau misalnya dia tak ada expertise ataupun dia tak ada kuasa merujuk. Contoh anda guru pendidikan Islam, and dapat kes macam pelajar tadi, okay, tapi anda tak ada kuasa untuk merujuk kepada pihak luar. Sebab kuasa merujuk ni ada pada kaunselor, kan? Sebab dia ada information, kan? Dan kita kena ikut saluran ataupun prosedur yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi kalau guru mata pelajaran atau guru kelas susah sikit untuk dia terus merujuk pada pihak luar sebab dia ada saluran dia yang tersendiri. So we need to design the action plan. And then we assign responsibilities. Okay, mungkin macam kalau anda sebagai guru kelas, anda boleh berjumpa dengan pelajar tersebut pada bila-bila masa. Tapi apa responsibilities yang lain? Mungkin nak teruskan mengajar ataupun macam mana. So kena fikirkan. And then you implement the plan. Okay, laksanakan plan tersebut. Lastly, you have evaluation. Okay, assess changes and apa yang berlaku perubahan, receive feedback. Okay, and close relationship. Okay, sebab consultation ni dia tidaklah menjadi macam sesi counselling. Kalau sesi counselling ni dia lebih formality and dia ada documentation dia, file dia boleh buka bila-bila masa and pada waktu diperlukan. Okay, tapi consultation ni selalunya on the case basis ataupun issue basis. Bila dah habis case atau isu tu selesai, dia akan close relationship. Dah tak ada apa-apa orang kata perhubungan yang orang kata boleh buka balik file macam counselling. So you need to understand there are differences between consultation and counselling. Dan consultation is more like professional referral kan, administration punya part, and there are some SOP that need to follow lah. Okay. However, you need to do some revisit, especially from the implementation and exploration. Sebab kadang-kadang banyak kali kita cuba design action plan ni, ada yang berjaya, ada yang tak. Jadi revisit because of sometimes the implementation phase is unsuccessful because people do not understand or do not. So kadang-kadang ada cikgu yang
dia tak sabar kan, nak kena ikut SOP dekat sekolah. Jadi dia terus pergi kontak dengan pihak JKM ataupun pihak JPN dan sebagainya. Sedangkan tak ada surat. Surat sebab guru tak boleh keluarkan surat macam tu je, dia kena melalui sekolah, ada autoriti dan juga hantar kepada pihak yang berkuasa untuk ambil tindakan. Jadi bila tak ada apa orang kata, ada miscommunication of the responsibility, the implementation might be unsuccessful. So when this happens, it may be necessary to return to earlier phases for clarification and recommitment. So kena bincang balik, kena jelaskan, kena clarify betul-betul apa masalah dia, apa isu yang berlaku, siapa yang bertanggungjawab dan sebagainya. Okay, so now tadi adalah the process in order to solve the problem. Okay, but now we move to the Kaplan's 4 approaches to consultation. Okay, maksudnya dalam pendekatan consultation ni dia boleh melibatkan pelbagai bentuk. Sama ada nak menyelesaikan masalah, nak membuat program, ataupun orang kata nak nak refer kepada nak fokus kepada konsulti ke atau klien. Okay, so we have Kaplan's 4 approaches to consultation. Okay, Kaplan's model, they provide framework to understand the different approaches to consultation. So it emphasize on intra ni apa kelas? Intrapersonal ni refer to what? What is intrapersonal? Do you have any idea intrapersonal? Okay, intrapersonal refer to individual, okay, internal elements, okay, and interpersonal is anyone interpersonal? Between people. Yes, between people, okay. Between people, between other people, one person to other person. So it's emphasized on intra and interpersonal variables while accounting for environmental influences, okay, that impact behaviors of school counselor, adult partner, and students, okay, and grounded in accurate assessment of both the students and adult partner respective context. Okay, jadi Kaplan's model ni, okay, I put the link here so that you can learn more about the Kaplan's model. Okay, it's about how to determine, macam mana kita nak menentukan, okay, approach, kaedah ataupun pendekatan yang sesuai, okay, bagi menyelesaikan ataupun menambah baik dan membangunkan potensi individu ataupun orang kata menyelesaikan isu-isu yang berlaku. So dia depends, okay, dalam approaches ni dia banyak bergantung kepada individu tertentu and consultee, client and also the organisation. Okay, so let's take a look. The first approach we call as a client-centered case consultation. Kelas, siapa klien tadi kelas? Kalau antara 3 triangular structure tadi, who is the client? It's referred to those to who? Student. The student. Okay, in school, okay, we said that the client is a student. Okay, so kena ingat balik. Nak fahamkan Kaplan sih kena ingat yang tiga triangular tadi. Kita ada consultant, consultee and we have client. Okay, so client-centered refer to the student, okay, the client. So it characterized by direct contact between the consultant and the client. Okay, dia ada direct contact. Okay, maksudnya consultant akan berjumpa dengan client. Okay, dia bukan secara indirect macam client jumpa, consultant jumpa consultee, counselor jumpa ibu bapa and then ceritakan ataupun bagi tahu macam mana nak intervene. Tak.
Tapi bila client centered ni maksudnya consultant akan berjumpa dengan okay, the primary goal of consultant is to develop a plan for dealing with the client's difficulty. Okay, maksudnya bila consultant berjumpa dengan client, dia akan identify what kind of problem happen and so on, and then they develop plan. Okay, for they develop plan tu untuk siapa? Untuk klien satu dan sebenarnya untuk konsulti juga. Okay. Secondary goal, ini yang kita kata secondary goal maksudnya tadi develop plan for dealing with the client. Okay, yang kedua ialah to help the consultant improve his or her skill. Okay, ini apa orang kata secondary goal. Okay, cuba tengok logo kat sini. Logo apa ni? Nampak tak? The coffee bean. Coffee bean dengan tea leaf kan. Okay. Sebenarnya I just put this kind of logo because I just I remember to it makes me remember to the one case that I handle last 2 years ago before kan. So yang ni saya nak bagi client centered case consultation apa yang berlaku sebenarnya bila sebenarnya ada seorang ibu menghubungi saya. Dia dapat nombor saya daripada kakak dia. Kakak dia adalah kawan sekerja. Okey, kawan sekerja saya. Jadi ibu ni dia dapat nombor saya, dia contact dengan saya. Okey. So dia bagi tahu anak dia ada masalah, tingkah laku dia berbeza daripada orang lain. Lain sangat. Dia bagi tahu macam tu lebih kurang. Okey. Anak dia remaja dalam 13-15 tahun macam tu lah. Okey, jadi dia bagi tahu pelik. Dia rasa pelik perangai anak dia. Jadi apa yang kita buat ialah okey, waktu kat sini kita tak katakan dia sebagai kaunselor walaupun saya boleh walaupun saya act sebagai kaunselor tapi kita tak katakan dia sebagai kaunselor sebab kita tak buat direct counselling session dengan pelajar tu. Jadi saya kata kat ibu tu and kalau apa ni kita bincang dalam ni mungkinlah apa orang kata sekadar bermesej lah kan. Kita contact, kita tahu tapi susah juga kat saya nak faham isu ni. Jadi ibu tu minta untuk jumpa dengan dia di Coffee Bean. Jadi saya pergilah ke Coffee Bean. Okey, Coffee Bean di sekitar Nilai ni. Okey, jadi ibu tu pun datang ke Nilai berjumpa dengan saya di Coffee Bean sebab dia rasa dia yang saja selesa lah dekat situ So when at Coffee Bean dia bawa anak dia sekali So anak dia, okey, saya berjumpa dengan anak dia, kita dengar cerita dia, kita identify what is the difficulty and adakah betul-betul anak dia ni bermasalah seperti yang ibu tu dakwa. Dan kita tengok after discussion and I found that her children ataupun her son actually is a normal like others like teenagers. So that dekat situ sebenarnya and kat sini nak highlight kan ada direct contact. Saya jumpa dengan klien. Okey, dan ibu tadi tu lepas habis perjumpaan dengan klien, saya berjumpa dengan ibu dia pula. And saya bagi tahu clarify anak dia tak ada masalah. And mungkin sekadar orang kata isu-isu remaja yang tengah berlaku sekarang ni atau perkembangan dia sebagai remaja kan, attitude dia mungkin berbeza atau mungkin ada isu-isu yang kalau kita identify daripada perbincangan tu ada isu dalam keluarga yang berlaku yang mungkin sebenarnya ibu dia terlepas pandang. Jadi what kind of skill that her mother can do, what kind of skill that mother can do and atau can acquire to help the students atau to help the clients to overcome the difficulties. So ini yang berlaku. Boleh jelas tak isu ataupun contoh client centered case consultation ni? Boleh jelas? Jelas. Boleh. Jelas tu. So remember, it's about client centered, berpusatkan klien. Case dia berpusatkan klien. Okay? However, we also have another approach. Okay, tadi client case centered. Sekarang ni program centered administrative consultation. Okay, kalau tengok program centered ni adalah berkaitan macam ni nak develop program So it's okay when a consulting course on the consultation.
okay, calls on the consultant to provide assistance with a specific needs or problem in an organisation. Okay, focus remain on the need or problem that and doesn't broaden to an examination of the entire organisation. Contohnya kempen Jom Solat. Okay. So kita panggil lah ustaz ataupun ustazah ataupun konsultan luar and datang ke sekolah kita, duduk bersama dengan kaunselor dan sebagainya, guru, and bincangkan tentang isu solat di sekolah kita. So dia tak pergi examine the entire organisation kan, dia tak examine principal punya solat, and dia tak examine pada guru pendidikan Islam ataupun solat guru-guru dan sebagainya. Dia examine on the students, okay, the needs or problems, okay, of solat tadi. Okay, jadi contohnya macam kempen Jom Solat lah. Jadi dia akan duduk bersama, bincang, rangkakan program yang sesuai. Okay, jelas tak program centered? Boleh? Jelas. Okay. So tengok perkataan dia case. Ada kat sini case. Yang ni administrative. Administrative ni mostly is about administration punya part and duduk bersama, bincang macam mana nak melaksanakan dan sebagainya. Tapi kalau case is quite specific, okay, and more exploration on the issue. Okay, sekarang ni consultative centered case consultation. Okay, sekarang ni berkaitan dengan consultative centered. Tadi case, tadi client centered. Client tu adalah pelajar kan? Consultative siapa? Based on triangular tadi. Parents. Parent. Okay. Dengar ke bunyi kapal terbang? Kapal terbang helikopter. Okay. So we have consulting. Consulting maksudnya parents ataupun teacher tadi yang datang merujuk dengan consulting. And look, they have perkataan case kat sini. Jadi isunya adalah berkaitan dengan consulting, bukan klien So the consultant assessing and addressing the functioning of the consultee. Jadi sekarang isunya pada consultee. So secondary goal is improving the interaction between the consultee and the clients. Kalau klien dia adalah berkaitan dengan klien, primary goal dia, and then secondary goal become to consultee. Tapi kalau consultee, functioning of the consultee, second goal is the interaction between consultee and the client. So exploration of the problem centers around conceptual or affective distortion that the consultee exhibits while interacting with the client. Jadi macam tadi kalau saya terbalikkan isu pelajar yang jumpa dekat coffee bean tu, saya akan berjumpa dengan ibu bapa dia terus. Saya takkan jumpa dengan klien. Dan nak bantu klien ni adalah second goal. Untuk macam mana nak improve interaction. Tapi macam ibu bapa tadi as a consultee, kan, saya akan tanya dia apa yang berlaku, kan, macam mana pandangan ibu dia terhadap anak dia, kan, apa yang ibu dia fikirkan, atau mungkin ibu dia yang rasa tak selesa. Jadi kita akan bantu ibu dia untuk rasa selesa ataupun orang kata fikirkan cara macam mana nak improve orang kata dia punya feeling dan sebagainya. For example, okay, contohnya teachers personal problems at home that affect PDPR activities. Apa agaknya contoh masalah kalau anda lah sebagai guru, anda buat PDPR kat rumah, agak-agak apa masalah personal yang mungkin berlaku kat rumah tu? Anda sebagai guru buat PDPR, agak-agak apa personal problem it might be happen lah dekat dalam rumah. Any idea? Commitment with family. Yes, commitment with family. Okay, salah satunya. Ataupun mungkin ada masalah dengan anak-anak. Ataupun keluarga anda terkesan dengan pelaksanaan PKP. And suami atau isteri hilang pekerjaan. It could be a personal problem. Okay, and then they affect pula PDPR activities.
anda punya emosi tak stabil, jadi bila mengajar tu, kita mengajar pun tak seronok. So they affect pada klien kita. So that, okay, we need the consultation-centered case consultation. Jadi consultation tu berfokus kepada cikgu tu bukan pelajar tu. Okay, and last we have consultation-centered administrative consultation. So tengok administrative, okay, it's about administration, okay, implementing a program, okay, kursus dan sebagainya. So when we have consulting-centered administrative consultation, it's referred to the involvement of effort to improve the functioning of the organisation as a whole. Okay, yang kali ni lagi besar lah. Dia bukan macam tadi kita buat kempen Jom Solat untuk tackle isu masalah solat je. Okay, tapi bila kita katakan consulting-centered, teacher yang merujuk kepada consultant tadi, kita perlu laksanakan satu program khusus untuk organisasi tu. Okay, for example, macam dekat, if I'm not mistaken, Harvard University or Stanford, dia buat research berkaitan dengan social emotional learning. Dia bukan berkaitan dengan social emotional learning of the student, but it's social emotional learning for the teachers, okay, during the online teaching experience. Sebab guru-guru memang kita dapati bahawa bila melaksanakan PDPR ataupun online learning ni, dia akan mengalami masalah dari segi emotion. Emotion dia rasa drain, kan, tak ada engagement dengan pelajar dan sebagainya. So bila ada isu macam tu, okay, this kind of organisation, if I'm not mistaken, Stanford or Harvard ni, dia buat kursus khas untuk semua guru dekat US ni untuk belajar tentang macam mana nak menguruskan social emotion dia. So Malaysia setakat ni tak ada lagi buat social emotional learning training lah for the teachers. Okay, so we can have one, okay, to enhance the PDPR effectiveness. Okay, so this is the what we call the chart, okay, the flow to determine. Kat sini kita nak determine adakah dia client-centered, consulting-centered, program-centered atau consulting-centered administrative consultation. Boleh nampak tak? Nampak doktor? Boleh. Boleh so kita katakan dia sebagai triage, tiga pihak. Tiga pihak ni maksudnya ada consultant, okay, ada consultee, and we have the client. So kita tengok flow dia, macam nak tentukan dia client ke, consulting centered administrative ke, ataupun program centered. So dia start dengan consultant. Sekiranya consultant terima request, okay, for help working with one person dealing with one client, okay. Working with one person refer to the consultee. Dealing with the client, okay, the client. If yes, okay, we must have the client-centered consultation. But if no, kita akan tengok lagi apa persoalan dia. Ada request tak from someone to learn tools and technique, okay, at work, okay, with a group of people on a common issue, okay. Kalau a group of people of common issue ni refer to the client. Tapi kalau someone want to learn tools and technique so that they can work with other people of the common issue, so we need to do a consultee-centered consultation. If no, we need to ask question, is there a request to work with the group on program development? So program development refer to the program session. So consultant duduk dengan consultee nak develop program yang client juga. And then kalau tak, ada tak request, is there a request to work with a group on strengthening the group as a whole, macam tadi saya kan, okay, to strengthen their skill, okay, bukan satu dua guru je tapi ke semua guru di sekolah. Okay, kalau yes, okay, there is a consultee centered administrative consultation. Okay, anyone can see this picture? Nampak tak? Everyone can see this? Nampak. Kalau nampak apa perkataan yang tertulis kat bawah kenali?
Agak-agak dia kenali apa? Program apa? Kenali ubat anda. Kenali ubat anda. Antara keempat-empat approach consultation tu, agak-agak dia yang mana satu? Approach yang mana? Program centered. Okay, program centered. Okay, siapa klien dia? Who is the client? The students. Okay, the student. Okay, who will be the consultee? Cikgu. Parents. It could be parents ataupun Teacher. yes, it could be parents or teachers. Okay, now who is the consultant? Selain daripada kaunselor. Doktor. Yes, doktor. Ataupun kalau organisasi agaknya apa dia? In terms of organisation, who will be the consultant? Manager. Manager. Sen doktor daripada organisasi mana kelas? KKM. KKM. Okay. So this is the example. Okay. So what I want to say here, okay, we need to understand, we need to identify who are around us. Okay, siapa yang ada di sekeliling kita, yang mana kita boleh jadikan dia sebagai consultant kita. Okay, macam tadi kita ada consultee kan, consultee could be teachers, parents, okay, the clients, okay. Sometimes the counsellor will become a consultant atau boleh jadi consultee. So we need to understand atau we need to look who are around us. Okay, so we have two types of group. Okay, we have two groups that may be involved in our consultation process. Okay, the first is from school services, and second one we have community agency. So for school services, siapa yang ada dekat sekolah? Okay. Okay, the first one is parents and guardians. Okay, we need to do a consultation. Okay, because we can help to design support networks and channel of communication to complement the goals and objective of counselling with students. Okay, so cikgu ataupun kaunselor jadi konsultan kepada ibu bapa untuk tengok bagaimana boleh membantu matlamat counselling di sekolah tu, perkembangan pelajar, tingkah laku pelajar, and bimbingan pelajar dan sebagainya. Okay, and then we also have teachers. Okay, we can have a consultation with teachers. Okay, ataupun teacher boleh merujuk kita sebagai consultant. So counselor and teacher consult with each other and berunding antara satu sama lain to identify the need, okay, to identify and meet the needs of individual student. So kena dapatkan input, counselor dapatkan input daripada guru, and guru juga boleh dapatkan input daripada kaunselor macam mana nak pastikan pelajar kita boleh belajar dengan efektif, terutama macam waktu PDPR ni. Okay, we can offer the teacher support group, okay, by having the consultation, and then cooperate to plan and prevent in service activities for staff development. Macam tadi kita ada program ataupun kita boleh rangka training untuk guru-guru kan, dari segi social emotional learning. Okay, so dia ada perkembangan untuk guru-guru juga. Okay, who else? Kita boleh refer ataupun kita boleh consult dengan principal. Okay, counselor can convey the assessment of students' need and the overall school climate and how these two elements interact in the school. And also, counselor can take charge of school counselling program while following ethical guideline
and remaining informed of local policy, financial limitations and other restrictions. So dekat sekolah, saya tak pasti kaunselor waktu anda interview ada bagi tahu ke tak kita di sekolah sebenarnya ada peruntukan untuk program kaunseling. Tapi taklah banyak kita panggil duit tu sebagai duit PCG. Okey. Per head punya dia ada peruntukan lah, maksudnya 500 pelajar dan bayaran dia katalah RM2 seorang untuk kaunselor ataupun untuk kaunseling punya services. Jadi peruntukan 2 kali 500 baru RM1,000. Okey, tapi sekolah ada 1,000 orang pelajar. Dia hanya bagi untuk RM1,000 saja dan dengan per kapita orang kata RM2 untuk 500 orang pelajar. Jadi kat situ macam mana kaunselor nak susun program? Dia ada financial limitation. So berunding dengan principal. Okay, consult with principal. Okay, how to do the program, how they can get the money, perlu tak kita minta tajaan PIBG dan sebagainya. Okay, kaunselor juga perlu consult dengan principal because of there are some issues, contohnya macam kalau isu bully ataupun isu yang membabitkan yang isu-isu yang sensitif, rogol, khalwat dan sebagainya dan dadah. Itu juga memerlukan kaunselor inform kan, consult dengan prinsipal, bagi tahu apa yang perlu dilakukan, kaedah apa yang sesuai dan sebagainya. And then we also have nurses, psychologists and social workers. Kalau dekat barat, mostly sekolah mungkin ada nurse dan ada psikologi ataupun social workers. Tapi dekat Malaysia kita ada tak? Ada ke cikgu yang jadi nurse kat sekolah kita? Ya. Ada? Ada ke tak? Kalau ada siapa? Cikgu sendiri. Apa dia? Cikgu sendiri yang jadi nurse. Cikgu sendiri jadi nurse. Okay. Lah kita lantik jururawat khas kan, dekat Malaysia lah kita tak adalah jururawat khas kan, di sekolah kan. Cikgu-cikgu lah yang jadi cikgu apa kebajikan setiap minggu, guru bertugas kan. Dekat sekolah ada guru bertugas untuk minggu ini. Guru bertugas lah yang jadi nurse, guru bertugas lah yang jadi macam-macam lah kan, cek kebersihan dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa masalah kena jumpa dengan guru bertugas. Okay. So kalau dekat mostly dekat western dia adalah nurse, psychologist and social workers. Okay, tapi dekat Malaysia kita tak adalah special position like this. But kita di sekolah Malaysia ni kita beruntungnya ialah pada peringkat sekolah rendah, kalau ingat lagi, adanya doktor-doktor, adanya jururawat yang datang ke sekolah untuk cek kesihatan fizikal kita atau paling tidak gigi kita. Ingat tak? Anda ada tak kat laporan gigi? Ingat. Ya. Ada. Ada. Kebersihan mulut dapat grade apa? Kalau perasan lah. A+. Okay. So nak katakan waktu sekolah rendah saya pun perasan kan, kat laporan gigi tu dia ada satu grade yang kat situ dia letak ialah kebersihan mulut. Jadi ataupun ditanda kan kat gigi kita tu yang mana rosak, mana bertampal dan sebagainya. So diorang ada role diorang dekat sekolah. Okay. Jadi ini pun boleh jadi satu part of consultation. Okay. Because they focus on the physical, emotional and social healthy and also welfare of the students and families. So in order to have a consultation ataupun to conduct a consultation, we must have a mutual understanding and respect for their unique roles in school and regard for their individual areas of expertise. Okay. Jadi kita dalam consultation dengan pihak-pihak yang lain di sekolah pun kita kena ada mutual understanding. Okay, now we look at the community agency. Okay, tadi tu dekat sekolah kan. Siapa yang ada dekat sekolah kelas? Kita siapa tadi? Kita perlu berunding dengan siapa?
Parent, guardian, Yes, parents lagi. teacher, Teachers. Okay, lagi. principal, Principal. Yes, principal. And then, nurse, psychologist, social worker. Psychologists or other people that have services at school. Okay, itu dalam sekolah punya cerita. Sekarang ni kita tengok dekat luar pula. Macam gambar yang kita tengok kenali ubat anda. Dia bukan melibatkan pihak yang berada dalam sekolah saja, tapi dia melibatkan pihak luar, community agencies. We call them as community agencies. Okay, pihak mana yang terlibat? Okay, first, healthy department. I think klinik, okay, hospital dan sebagainya. So why we need consultation? In order to assist family with medical check-up, test and offer recommendation to the school about healthy and medically related issue affecting the educational development of student. Contoh healthy department macam tadilah kan, kenali ubat anda kan. Mungkin ada kalangan pelajar yang mengambil ubat-ubat yang tertentu. Okey, ada ibu bapa yang nak tahu apa kesan ubat yang tertentu. Ataupun mungkin boleh jadi contoh macam isu yang kes satu tadi, kawan kita kata kita kena bawa pelajar ni pergi medical check-up. Sebab apa kita kena bawa pelajar pergi medical check-up? Kalau kes yang satu tadi, siapa yang respon? Kena bawa pelajar pergi medical check-up? Test dulu. Saya. Sebab apa kita kena bawa pergi medical check-up? Nak memastikan kesihatan pelajar tu bagaimana. Okey, nak pastikan kesihatan belajar macam mana? Kita tak boleh buat medical check-up ke? Kita beri yang memang khas. Okey. Maksudnya kita tak ada kepakaran untuk buat benda tu lah. Betul. Itu bagian pakar. Okay. So that's the issue. Why we need to outsource kan, atau we refer atau consult dengan community agency, because of we lack of skill, we lack of knowledge and we lack of experience ataupun we lack of qualification. And cikgu-cikgu tak ada kepakaran untuk buat medical check-up and counselor pun tak ada kepakaran. Even doktor, kalau doktor falsafah pun tak boleh buat medical check-up. So kena bawa pada pihak yang berkelayakan, okay, healthy department ni untuk buat medical check-up, test dan sebagainya supaya kita bila ada report klinikal ni dia boleh suggest kat kita apa yang perlu buat. Kemudian mental health center. Okay, mental health center mostly kalau dekat KKM ataupun dekat klinik kita ada satu department untuk psychologist lah ataupun psychiatry. Okay, so it's more related to the mental health center. So we need to refer to the psychiatric atau we have consultation with the psychiatric in order to discuss about the emotional and personal concern of student that require in-depth intensive intervention. Contoh macam pelajar yang mempunyai masalah kemurungan kan, ataupun ada masalah emosi, macam mungkin ada yang dapat maklumat kawan dia dah kelar-kelar tangan dia kan, nak bunuh diri. Jadi kat situ kan, macam saya cakap tadi, guru tak ada kepakaran, kita kena outsource, kita kena rujuk dia kepada mental health center. So dia boleh buat in-depth intervention ataupun intensive intervention. And then we can have consultation, we refer to the social services. Okay, especially for those students experience severe economic losses and have limitation of family. Okay, increasingly at physical, emotional risks due to neglect and abuse. So kat Malaysia, siapa social services kita yang kita boleh consult? Kalau kes pelajar kes satu bagi pelajar X tadi, yang kawan-kawan kita tulis tu, siapa? Anda tulis kat situ tadi. Ke refer siapa? Untuk pelajar X tadi. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yes. Okay. Correct. So we need to refer ataupun consult, okay, berunding dengan Jabatan Kebajikan
masyarakat. Okey, terutamanya yang kanak-kanak yang terbiar tadi kan, pelajar X tadi, dia ada masalah dari segi kehidupan dia. And kalau ibu bapa yang tidak berkemampuan ataupun ibu bapa yang membiarkan anak-anak, jadi kita kena report, okey, ataupun kita kena berunding dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. So kalau isu berkaitan dengan economic losses and limitation of family, okay, we need to refer to JKM. Okay, atau we can have a family services. Okay, family services mostly is about the organisation that handle the family services ataupun family counselling services. Kat Malaysia, kita nak kata ada organisasi yang handle directly untuk family counselling ni mungkin ada tapi tak terlalu banyak. Kat US dah banyak lah, terlalu banyak. Tapi kat Malaysia kita masih belum ada organisasi yang private, okay, yang handle the family counselling issue atau family counselling services. So we still need to know lah, okay, ataupun to understand that consultation with family services, okay, in order to establish collaborative relationship with clinic and professional who specialise in family counselling services, okay. And of course, kalau counsellor sebagai consultant, okay, dia akan bekerja ataupun berbincang dengan entire families. Okay, so entire families may be a consultee for the consultation session, and rely on community agencies and private practitioners as primary referral sources. Okay, kalau dekat bawah JKM, kita ada kaunselor JKM dan kita ada juga dekat bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan lembaga kaunselor. Kita ada juga provide kaunselor untuk bantu ni lah atau untuk buat sesi kaunseling. Tapi family counselling kat Malaysia ni nak kata terlalu well established sangat pun tak juga sebab kita punya masyarakat ni still ada barrier sikit dari segi orang kata privacy, dan isu keluarga ni adalah isu yang sensitif, dan orang anggap macam kalau kita berbincang isu keluarga ni dia adalah satu aib. Tapi sebenarnya tak salah untuk dapatkan bantuan daripada kaunselor ataupun terapis untuk orang kata improve the family relationship ataupun family communication dan sebagainya. And lastly, we can have consultation with the private practitioner. Okay, so teachers need to identify the professionals in private services. Okay, contohnya macam kita ada sekarang ni befriender. Kita ada juga dekat USIM, okay, private services. Kalau dekat FKP mungkin boleh request lah, okay, buat consultant dengan mereka, ataupun dekat mana-mana organisasi yang lain, private services yang menjalankan bidang counselling. And expand the list of resources available to student, parent and teachers. So you need to document the information and share with other people when they need the information. Okay, kelas. Okay tak setakat ni? Jelas tak proses consultation ni? Okay. So let's take a look example of collaboration and consultation with parents or guardian. Apa yang kita boleh buat, okay, dengan ibu bapa, apa bentuk consultation perundingan yang boleh dijalankan. First, of course, you need to contact them. Okay, you can contact through informal written messages, telephone calls atau electronic messages to monitor student progress. Okay, contohnya macam saya lepas perjumpaan dekat Coffee Bean tu, and kita keep messages, keep message each other to know what is the progress of the client. Okay, ataupun what is the progress of the consultee. Consultee okay ke tak, and mak ayah okay ke tak, and parents boleh terima keadaan anak ataupun tak. Okay, and then leading parents education program. Okay, so teacher can collaborate with the parents, okay, PIBG, and have a conference ataupun discussion, face-to-face meeting ataupun webinar.
And then coordinate informal gathering to encourage parents to share with each other and interact with you, the counsellor. Okay, boleh buat sesi dengan macam bimbingan kelompok dengan ibu bapa. Okay, untuk berbincang tentang isu-isu yang tertentulah. Okay, facilitating parent support group. Okay, which capitalize on the expertise of various parents. Okay, kalau dekat sekolah PIBG sebenarnya PIBG ni dia ada peranan yang besar kepada pihak sekolah dan juga perkembangan anak-anak tu sendiri. Bahkan mungkin kalau sekolah tak betul-betul dokumentasikan maklumat ibu bapa, terutamanya yang terdiri daripada kalangan profesional, kan kita tak menggunakan kepakaran dia untuk bantu pihak sekolah, and tu satu benda yang merugikan lah. Jadi we need to collaborate and consultation with parents or guardians. For teachers, and including the teachers with special education atau special needs, okay, guru-guru yang mengajar kanak-kanak istimewa atau kanak-kanak kurang upaya, what kind of collaboration and consultation we can do? We can request input from teachers about the counselling program, okay. Have a regular contact with them, either formal or informal. Okay, about student receiving counselling services. Maksudnya kalau ada pelajar dalam kelas kita, pelajar A, berjumpa dengan kaunselor, dapatkan perkhidmatan counselling. Okay, so kaunselor boleh juga berunding dengan guru kelas kan, ataupun minta guru kelas kita update keadaan pelajar kita macam mana. And then tapping the expertise of teachers about curriculum matters or their specialty areas. Okay, being available. Okay, guru-guru ataupun kaunselor luangkan masa untuk terlibat dalam persidangan PIBG and ambil tahu maklumat yang terkini, dapatkan input. Okay, consult with the teachers during team meetings. Okay, kalau guru-guru panitia atau guru matematik, pendidikan Islam, why not? And you ask for the counsellor to sit together and get some input from them. Okay, facilitating teacher support group, planning, collaborating and presenting teacher in service session. Okay, so tadi antara contoh yang kita boleh bincangkan. So now we take a look at the common challenges in consultation. Okay, saya nak minta Syarafi. Syarafi, ada tak? Syarafi, are you there? Ha, ha.
Assalamualaikum. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Salam Doktor. Saya sebut nama siapa tadi last sekali? Syarofi. Syarafi ada? Syarafi ada tak? Syarafi tak ada? Okay, ada masalah lain. Okay, tak apa. Saya punya komputer ni tak connect ke wifi pula. So saya guna phone. Okay. So tak apa. Kita sambung sikit lagi boleh? Boleh Doktor. Okay. Doktor. Last slide tadi nampak apa dia? Pasal apa? Common challenges in consultation. Yes, common challenges in consultation. Hanis, what is the common challenges in consultation? Sebutkan satu. Apa masalah dia? Maybe konsulti takut ataupun tak nak jumpa dengan konsultan pada hari tarikh yang dah ditetapkan. Okay, sebab apa dia takut Hanis? Mungkin dia tak sedia tapi ataupun condition dia tak okey pada masa tu tapi dia tak nak konsultan tu tahu. Ataupun something yang dia buat tu tak nak ter-reveal. Okay. Maksudnya ada perkara yang dia nak sembunyikan lah kot daripada dia punya klien maybe? Okay. Terima kasih Hanis. Okay. So tu salah satu kita katakan cabaran lah. Okay. Untuk consultation ni. Sebab dia melibatkan banyak pihak. Jadi bila melibatkan banyak pihak ni kan contohnya konsultan nak bantu klien. Kan mak ayah, cikgu nak bantu klien. Tapi dia risau klien ni nanti akan salahkan dia ataupun klien akan apa orang kata tak suka dengan tindakan dia. So itu adalah challenges yang berlaku. So antara lain challenges yang berlaku terutamanya untuk isu yang agak berat lah iaitu at-risk children and school community integration. Macam kes satu tadi yang kita bincangkan awal-awal tu, itu adalah isu pelajar berisiko juga yang berisiko keciciran daripada sekolah. And sebab dah tak boleh nak datang sekolah, tinggal di jalanan dan sebagainya. So that's become at-risk children. So it's require a very broad focus. Sekejap saya cuba buka kamera ni sekejap. Kita balikkan kamera. Macam mana nak kita balikkan kamera? Okay, nampak tak? Nampak tak slide? Okay. Requires very broad focus and ability to see the big picture of a student context. Skill in initiating community participation. Okay, macam kes satu tadilah. Okay, banyak cabaran dia, banyak concern dan banyak perkara yang perlu dilakukan. And then be careful with the power dynamics. Okay, that can often occur. Important for the consultant to empathize and view the situation from the consulting perspective. Kadang-kadang consultant dia fikir banyak benda teknikal ataupun dia dengar masalah dan dia terus bagi intervention. Dia tak tengok daripada perspektif konsulti, apa yang konsulti rasa dan sebagainya. Okay, counsel needs to be flexible with how their status factors into the relationship and acknowledge the consulting expectation of the counselor's expertise. So there are many possible sources of resistance to consultation. Okay, macam tadi Hani sebutlah. And ibu bapa ataupun penjaga atau cikgu mungkin rasa takut dia tak datanglah pada sesi konsultan tu sebab nanti dia akan loss of privacy. Okay, and school will take over their authority. And maksudnya kalau kes-kes tertentu sekolah dapat maklumat and ibu bapa datang nak berunding je bagi tahu isu, tapi tiba-tiba sekolah dapat tahu, sekolah nak terus hantar kepada pihak authority. Contoh macam anak-anak isap dadah. And jadi sekolah nak terus hantar ke pusat pemulihan akhlak dan sebagainya. Jadi takut.
School may resist because they believe everything will work out without intervention. Kadang-kadang memang ada sekolah yang macam ni pihak pengetua dia juga pihak pentadbir dia tak nak selesaikan masalah tu kan. Tak perlu consultation, tak perlu bercakap dengan pihak polis ataupun tak perlu bincang dengan pihak yang lebih pakar, Arif kan, pihak KKM dan sebagainya sebab masalah ni boleh selesai sendiri. Tak boleh macam tu So cikgu-cikgu anda semua nanti jadi guru and please okay, kalau kita tak berkeupayaan untuk menyelesaikan perkara tu and refer kepada orang yang lebih pakar and refer ataupun buat consultation dengan any other professionals yang berkaitan And further resistance may be triggered by consultant insensitivity. Kadang-kadang consultant juga dia kurang sensitif and dia ada style yang tersendiri. So that's ada dysfunctional consulting relationship. Okay, maksudnya kadang-kadang anda nak buat program jam solat tapi pergi pula kepada konsultan yang tidaklah begitu sensitif tentang pelaksanaan solat. Jadi carilah konsultan yang sesuai Okay. Jangan pergi pada konsultan yang berfikiran liberal pula Okay. And then last kali, how to reduce resistance. Okay, actually resistance is a normal thing. And mana-mana proses dia ada cabaran yang tersendiri. So it's a normal thing and it's healthy. Okay, help consultant to understand the process of the role of the consultant and the appropriate role of consulting. Semua orang mempunyai peranan yang clear. Okay, establish an open, respectful and confidential relationship. Okay, make sure sometimes some issue must be keep confidential. Okay, tak bolehlah kita nak terutama kalau isu-isu yang sangat sensitif. Okay, focus on the positive for this situation and express support. Maintain refrain from empowers. Benefit of consultation. Okay, actually it will give positive growth. Okay, indirect ataupun direct. Sekali dan nak mencegah daripada berlakunya masalah kongsikan dengan kita pergi ke sekolah kan, ceritakan tentang apa aspek biologi fisiologi manusia ni, apa yang consultation punya proses. International school counsellors are uniquely positioned to both traditional and innovative services to meet the needs of children and families. Okay, ini kuesti gading, ada apa-apa soalan? Andrew tak? Ini okey, ada jelas tak tentang consultation? Lepas ni boleh tak anda buat consultation ataupun anda menjadi consulting? Boleh. InsyaAllah. Boleh insyaAllah So jangan rasa downgraded sebab bila kita kat sekolah kan, kita akan apa orang kata, bekerjasama dengan banyak pihak. And bukan bermaksud bila kita melakukan consultation ni nak menunjukkan bahawa kita tak pakar, tak Dan kita perlu belajar untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain
okey, supaya pihak lain pun dapat membantu kita dan kita boleh bagi perkhidmatan ataupun pendidikan yang terbaik untuk anak murid kita. So kat sini saya tengok balik respon-respon yang ada macam kes pelajar satu tadi, kes satu tadi pelajar X. Okey, banyak idea ataupun saya rasa anda dapat idea berkaitan dengan consultation dari sini. Kena merujuk atau berunding dengan pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan isu ataupun membantu orang kata pelajar kita untuk berfungsi dengan lebih baik lagi. Okey, kalau tak ada soalan, nanti saya akan lima ke 6 grup? Kita ada berapa grup? Semua sekali? Berapa umur? 6 ataupun 7 kot doktor. Okey, 6 ataupun 7 Okey, so tak apa. Nanti saya bagi satu kes untuk setiap kumpulan. Kalau misal kata ada yang kes tu tak saya ada 5 kes untuk semua identify lah kan. Sama ada dia bentuk program centered ke, consulting case centered ke dan sebagainya. Kalau ada kumpulan yang dapat 2 kes pun tak apa. Dan lagi satu, nanti saya minta untuk anda tulis dekat goals lah. Okey. Kes minggu ni minggu ke-8 kan? Mana ni? Betul doktor. Boleh dengar tak suara? Cubaan. Boleh. Boleh Okey. So sekarang ni minggu ke-8, minggu depan minggu ke-9 kan? Apa yang perlu anda buat minggu ke-9? Submit infographic. Yes, you need to finish your or complete your the individual tasks. Submit the infographic. So nanti saya akan tentukan platformnya sebab infografik tu atau poster tu nanti kita akan buat undian. Undian secara public vote dan juga kita akan minta beberapa orang juri khas dari kalangan kaunselor untuk menilai poster anda tu. Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey. So nanti minggu depan saya akan maklumkan platformnya dan bagaimana cara menghantar. So anda ready dengan infografik masing-masing. Boleh? Okay. And then I think you need to start work on the group discussion. Group project. Okay. About the program. Don't forget about it. Okay. And also the presentation. And insyaAllah we will have quiz 1. Okay. Quiz 1 nanti saya akan maklumkan lah dalam minggu ke-10. So ready for the quiz 1 tu. Dan final exam kita dalam proses. Kita memang akan ada final exam. Unfortunately. Dalam masa 2 jam untuk beberapa soalan yang anda kena jawab lah nanti secara essay. So itu saja hari ni. InsyaAllah I hope that you get something from the topic. Okay. And can apply it when you go to school. Dan doa-doakan juga sebab saya akan start follow up untuk ROS, rancangan orientasi sekolah dalam bulan ni juga kan. Sebab ROS kita dalam bulan berapa nanti kita akan buat? Ingat tak? Bulan 8.
Bulan 8. Jadi masukkan tarikh tu dulu dalam planner masing-masing sebagai reminder. Dan saya akan update dari masa ke masa sekiranya ada apa-apa isu ataupun proses yang perlu dilakukan. Berdoa banyak-banyak sebab bila situasi COVID ni macam pengalaman kami handle untuk di PPI yang sekarang ni baru habis. Alhamdulillah baru habis praktikum untuk kohort 4 kohort yang saya pegang dah selesai kan. Jadi dia ada ups and down sikit bila kita laksanakan dalam musim COVID ni. Sekolah buka, sekolah tutup. Jadi kita berdoa lah supaya bulan 8 nanti keadaannya sekolah dah dibuka dan anda boleh pergi ke sekolah untuk menjalankan ROS. InsyaAllah kita doa banyak-banyak. Okay, so kita tengok dulu bulan ni kalau kita dapat permission daripada KPM. Okay, so itu saja yang saya nak update. Okay, anything you can ask me through the Telegram group. Okay class, that's all for today. Thank you so much. Arif, bacakan tasbih kafarah dan suratul As. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Amin. Terima kasih Arif. Thank you semua untuk Terima kasih Doktor. participation and respond. Okay, take care, jaga SOP. Jangan keluar kalau tak ada keperluan, okay? Okay. InsyaAllah Doktor. Okay. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Okay, sama.